Didik TV KPM. Wow, cantiknya lukisan-lukisan dekat sini. Rasa macam nak belilah. Tapi kenapa setiap satu daripada lukisan ni semua ada elemen garisan? Hai Mira. Hai. Cik, saya macam berminatlah nak beli lukisan di sini. Tapi kan cik, saya pelik. Kenapa setiap satu lukisan ni semuanya ada garisan? Macam bunga ni pun ada garisan. Okey, kalau Mira tengok di sini, apa yang Mira nampak bentuk di sini? Saya nampak bentuk geometri. Betul. Kalau Mira nak tahu lebih lanjut pasal bentuk geometri ini, masuk kelas cikgu. Wah, menarik tu. Baiklah, jom. Jom. Cantik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid tingkatan 5 yang sedang menonton menengah atas di Didik TV KPM? Anda bersama saya Syamira Nazir. Hari ini selama 1 jam kita nak belajar mata pelajaran pendidikan seni visual dengan tajuknya Seni Catat Kubism. Kubism, ya, itu merupakan satu seni yang dipelopori pada zaman Eropah, terutamanya pada awal abad ke-20 dengan tokohnya Pablo Picasso. Menarik kan? Dan itulah tajuk yang kita nak belajar hari ini bersama-sama dengan cikgu jemputan kita, iaitu Cikgu Fazli Abdul Rahim. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar Mira? Khabar baik cikgu. Dan tak lupa juga di studio turut serta bersama dengan kami Cikgu Jurubahasa Isyarat, iaitu Cikgu Zaimi Zainal Abidin dari SMK Putrajaya, Perizin 181 Putrajaya. Terima kasih cikgu kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Baiklah Cikgu Fazli, hari ini kita nak belajar tentang tajuknya seni catat. Ya, betul. Iaitu Kubism. Kubism, salah satu tajuk dalam catan. Baiklah, boleh Cikgu Fazli teruskan? Baiklah, sebelum kita pergi ke seterusnya, cikgu nak terangkan dulu sedikit tentang seni catan pada hari ini. Okey, kita masa murid pada tingkatan 4 telah belajar seni catan pada abad ke-14 hingga abad ke-19. Tapi untuk kali ini kita akan belajar seni catan abad ke-20 hingga abad masa kini. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, apa kata kalau kita fahami dulu standard pembelajaran kita pada hari ini, iaitu pemahaman terhadap konsep seni catan, eksplorasi dan aplikasi pengetahuan dalam penghasilan seni catan, menzahirkan idea dan konsep melalui pelbagai sumber dalam penjanaan tugas. Ini adalah standard kandungan yang perlu anak murid tahu. Baiklah. Okey, standard pembelajaran pula adalah di akhir pembelajaran seni catan ini, murid dapat menjelaskan seni catan barat mengikut abad pilihan dari segi aspek, aliran dan catan, pelukis dan karya. Okey, di sini kita akan pilih seni Kubism lah, Mira. Okey, kita pergi dulu ke perspektif seni. Okey, seni catan pada abad ke-20 hingga pada masa kini berkembang pesat dari Eropah hingga Amerika Syarikat dengan pelbagai aliran dan juga gaya. Okey, di sini dia cakap pelbagai aliran dan gaya, maksudnya di sini ada pelbagai bentuk aliran dan juga pelbagai gaya yang telah dihasilkan oleh pengkarya-pengkarya pada masa abad tersebut. Okey. Okey, setiap aliran mempunyai ciri-ciri tertentu dan dapat dilihat dalam karya-karya yang dihasilkan. Okey, contoh-contoh aliran yang utama ialah Fauvism, Expressionism, Cubism, Surrealism, Expressionism abstract, seni pop dan juga seni op. Okey, ini adalah contoh-contoh aliran yang ada pada abad ke-20. Okey, kalau kita tengok aliran ya. Kalau kita tengok pada aliran peredaran tahun. Okey, Fauvism bermula pada tahun 1900 hingga 1910. Ini adalah aliran Fauvism. Okey, lepas aliran Fauvism kita pergi ke aliran Expressionism. Expressionism adalah aliran yang wujud pada tahun 1905 hingga 1925. Okey, kalau Mira tengok pada peredaran dua aliran ini, Expressionism juga telah wujud pada zaman aliran Fauvism.
Dia serentak walaupun faizam tu telah ada, tapi perkembangan dan juga pelukis-pelukis pada zaman itu telah mencipta satu aliran baru iaitu Expressionism. Okey, lepas kepada Expressionism kita pergi ke aliran Cubism. Okey, aliran Cubism ini bermula pada 1907 hingga 1922. Okey, lepas habis ke aliran Cubism, kita pergi ke aliran Surrealism. Okey, dia macam nak sama-sama kan, Ism kan. Okey, kita pergi pula kepada Surrealism. Surrealism bermula pada tahun 1924 hingga 1966. Okey, dalam masa aliran Surrealism ini telah wujud pada tahun tersebut 1907 1922 juga telah wujud pada aliran Surrealism. Dia telah berkembang, dia sama seiring dia berkembang pelukis pada waktu itu. Okey, lepas itu kita pergi pula kepada aliran Expressionism Abstract. Okey, Expressionism Abstract dan juga Expressionism ni dia berbeza sebenarnya. Walaupun dia punya perkataan dia sama, tapi dia telah tambah dengan abstract. Abstract ni kalau Mira nak tahu, ia berkaitan dengan spontan, lukisan secara spontan. Itu maksud abstract. Okey, dia wujud pada tahun 1943 hingga 1965. Okey, itu adalah aliran Expressionism Abstract. Okey, selepas itu kita pergi ke aliran seni pop. Okey, aliran seni pop ini kita dah maju sikit. Dia dah macam dah advance sikit seni tu Seni pop ini wujud pada 1950 hingga 1970. 70-an lah. Di sini di seni pop ni pelbagai teknik dan juga pelbagai gaya dan juga pelbagai kaedah untuk menghasilkan catatan itu telah dieksplorasi ataupun telah ditambah baikkan. Okey, lepas pergi ke seni pop, kita pergi pula ke seni op. Okey, seni op ini adalah seni yang wujud pada tahun 1964 hinggalah masa kini. Okey, seni op ni ialah berkaitan dengan garisan dan juga berkaitan dengan op ni kalau Mira nak tahu adalah singkatan daripada perkataan optik. Optik. Optik itu bermaksud pergerakan dan juga garisan. Itu maksudnya seni op. Okey, lepas itu kalau kita tengok pada semua aliran seni ini adalah aliran seni yang wujud pada tahun abad ke-20. Okey, masa tingkatan 4 itu cikgu dah bagi tahu murid telah didedahkan dengan aliran seni pada abad ke-14 hingga abad ke-19. Untuk tingkatan 5, murid akan sambung balik pembelajaran abad ke-20 hingga abad masa kini. Ini adalah contoh-contoh aliran seni yang wujud pada abad ke-20. Ya. Okey. Baik. Ada lagi sedikit penambah dari cikgu? Okey, kalau kita tengok tapi untuk tajuk pada hari ini, Ya, cikgu. kita akan fokuskan kepada tajuk Cubism. Walaupun terdapat pelbagai aliran seni di sini, tapi pada hari ini kita akan fokuskan kepada tajuk Cubism. Cubism. Baiklah cikgu, dan tajuk Cubism inilah yang cikgu Fazli akan kupaskan dan terangkan kepada adik-adik semua dengan lebih lanjut. Menarik itu, seolah-olah kita mengimbau semula sejarah pada awal abad ke-20. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia menonton Menengah Atas di Didik TV KPM untuk lebih banyak lagi perkongsian dan aktiviti menarik daripada Cikgu Fazli. Jangan ke mana-mana.